Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsami wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nadhir Masjid Puncak Alam, Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, EJK Masjid, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dihimpunkan di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kumpulan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan inayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala inilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikekalkan kita sentiasa di bawah naungan rahmat-Nya, sentiasa di bawah pemerhatiannya, sentiasa di bawah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di dalam keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di dalam kebaikan, ketaatan dan juga kelebutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon sepanjang kehidupan kita ini berjaya untuk mengutip sebanyak-banyak amalan yang berjaya memberikan kita cahaya tatkala mana melintas di atas titian sirat. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan kehidupan kita ini cukup untuk menjumpakan, menemukan kita dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tatkala mana sakaratul maut. Sesungguhnya ketahuilah hadirin dan hadirat, kehidupan kita ini semenjak kita ini mumayyiz, semenjak kita ini baligh, sehinggalah waktu kita ini sakaratul maut, tidak lain dan tidak bukan hanya sahaja untuk mencari satu kalimah, dua kalimah untuk kita cari. Dan kebanyakan manusia pada waktu kehidupannya mencari keduniaan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita cari dua kalimah sahaja, iaitu kalimah yang ianya akan menyebabkan kita ini menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Kehidupan dunia lebih mudah daripada kehidupan yang selepasnya, dan yang selepasnya lebih mudah daripada yang sebelumnya, dan selepas-lepasnya lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diberikan kita ini peluang bernafas seketika di dalam dunia ini, dalam tempoh usia dunia yang panjang, dan juga dikatakan dunia ini sahaja tempohnya singkat. Dunia ini sahaja tempohnya singkat, apatah lagi penduduk-penduduk di dalam dunia itu sendiri, subhanallah. Sebab itulah yang disebutkan di dalam suatu baitus syair, seorang imam, seorang penyair Arab mengatakan, taballagh bil qalil minal qalil, taballagh bil qalil minal qalil, sempatkanlah tempoh waktu yang sedikit daripada yang sedikit. Sedikit tempoh masa dunia dan lagi sedikit tempoh kehidupan kita. Dalam tempoh yang seketika ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita ini mencari di manakah adanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tatkala mana sakaratul maut. Tak perlu apa benda yang kita pelajari sepanjang hidup itu, subhanallah. Daripada waktu kita ini sekolah rendah sehinggalah habis belajar PhD sekalipun,
benda itu tidak akan disoal dan benda itu tidak akan dikatakan. Sebutlah semua ilmu tak kala mana sakaratul maut, bukannya yang membebaskan kita daripada seksa kubur. Tetapi apabila kita sebutkan kalimah la ilaha illallah, dipermudahkan hati dan juga mulut kita untuk menyebutkannya tatkala mana sakaratul maut, walaupun kita ini sepanjang hidup dikatakan orang yang pelaku maksiat, walaupun sepanjang hidup adalah seorang yang miskin, walaupun sepanjang hidup adalah seorang hamba, walaupun sepanjang hidup tidak ada memiliki apa-apa pelajaran, yang selepasnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kitalah adalah orang-orang yang tergolong di antara insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya itu menyebutkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam husnul khatimah. Kehidupan kita ini adalah untuk kematian yang namanya husnul khatimah. Barang siapa yang tidak mencari husnul khatimah di dalam kehidupan, keseluruhan kehidupannya, maka celakalah dia di hari kiamat, wal iyadu billah. Dan di dalam kehidupan kita ini, untuk sampai kepada husnul khatimah, untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita ini mentajannubkan, kita ini menjauhkan diri kita daripada semua fitnah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul. Maka para rasul ini mengajarkan kita setiap perkara dan diturunkan, diutuskan kepada umat Muhammad seorang rasul yang dikatakan Sayyidina Musa alaihi salam apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas tangannya kepada tangan kanannya suhuf, Nabi Allah Musa alaihi salam boleh membacanya. Nabi Allah Musa seorang nabi yang boleh membaca. Subhanallah. Sedangkan Nabi Allah Musa alaihi salam kalimullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah, katanya huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu suatu perkara di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyertakan dengan menyeru dirinya, zatnya yang maha agung, dengan kalimah huwallazi, dialah Tuhan yang, huwallazi, dia adalah Tuhan yang ba'atha fil ummiyina rasulam, yang telah pun mengutuskan di kalangan orang-orang yang ummi. Orang yang ummi ini bercantum padanya dua perkara: tidak boleh membaca dan tidak pula boleh menulis. Membaca tak boleh, menulis pun tak boleh. Maksudnya nak beritahu orang yang buta huruf itu adalah ramai. Di dalam kehidupan dunia ini ramai orang buta huruf, dan salah seorang daripada mereka adalah daripada kalangan Rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yang telah pun mengutuskan di kalangan para orang-orang, di kalangan orang-orang yang ummi, seorang rasul. Orang-orang yang buta huruf, seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh yang buta huruf ini? Subhanallah. Dikatakan buta huruf bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya suatu kekurangan, tetapi adalah suatu kelebihan dan juga hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam 5 bentuk. Yang 2 bentuk daripadanya sahaja yang tertera di dalam Al-Quran. Lagi 3 bentuk adalah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata Rasul, pergerakannya semuanya wahyu. Dalilnya adalah daripada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berkata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsunya. Maksudnya kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang marah, maka marahnya itu tidak memberi kesan pada kata-katanya.
Macam kita ini, wal'iyadzubillah, kalau marah saja, maka kata-kata kita ini akan berubah kepada kata-kata yang keras, bahasa-bahasa yang kesat, akan berubah. Kalaulah Rasulullah SAW perasaannya itu perasaan sayang, maka perasaannya itu tidak akan mengubah kata-kata Rasulullah SAW. Tetapi yang mengubah kata-kata Rasulullah SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan daripada waktu bangkit daripada semenjak Rasulullah berkata sampailah akhir hayatnya, semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 5 bentuk. Bentuk yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mendengar suara baginda sallallahu alaihi wasallam, mendengar suara seperti mana suara lebah. Lalu perkataan itu diucapkan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa manusia. Maka difahami oleh para sahabat dan dihafal. Dan kebanyakan cara turun wahyu ini adalah yang diterterakan, dituliskan di dalam Al-Quran. Cara yang kedua adalah dengan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa malaikat ataupun dalam rupa seorang manusia ataupun rupa-rupa yang tidak diketahui oleh manusia. Hanya Rasulullah SAW yang mengetahui bagaimanakah Jibril caranya datang. Subhanallah. Makanya diajarnya Rasulullah SAW dan dikatakan dengan hadirnya Jibril, kebanyakan kalam itu adalah Al-Quran yang termaktub di dalam Al-Quran. Subhanallah. Yang ketiga adalah dengan Rasulullah SAW diangkat ke Sidratil Muntaha di langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan Rasulullah SAW, ada orang mungkin akan bertanya pada kita. Katanya Rasulullah SAW naik ke langit, katanya jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ada atas langit. Betul ataupun tidak? Tidak, dikatakan tidak sabit di dalam hadis ataupun mana-mana dalil yang mengatakan Rasulullah SAW. Dikatakan bahawasanya Rasulullah SAW sabit di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran sekalipun memberitahu bahawasanya Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Benar. Tetapi tidak sabit, dan juga di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah tidak sabit, tidak memastikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di atas langit. Kerana Rasulullah SAW apabila ditanya oleh seorang yang ingin memperlekehkan Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang yang muslim, tetapi jiwa mereka ini memiliki yang dikatakan tidak yakin dengan risalah. Katanya, wahai Muhammad, Allah SWT ada di atas langit. Kamu pergi ke langit. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW kata, la tusawi baina du'ai wa baina du'ai Yunus ibnu Matta. Jangan kamu itu bezakan aku punya kata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata Sayyidina Yunus ibnu Matta. Sayyidina Yunus ditelan oleh ikan nun di bawah laut, di bawah paras aras laut. Rasulullah SAW berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala di atas arash. Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, di atas bukit Tur Saina. Dan ketiga-tiga tahap ini adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja tempatnya berbeza. Dan dikatakan kenapa Rasulullah SAW sampai dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah untuk mengangkat darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nak diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat mulia, sehingga kami naikkan dia di atas arash, lebih daripada arash Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratil Muntaha, tempat tak ada malaikat seorang pun sampai situ. Subhanallah. Sampaikan Jibril pun tak sampai ke Sidratil Muntaha. Tempat yang dikatakan bukan lagi alam dunia. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha bersama dengan kasut baginda sallallahu alaihi wasallam.
capal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, kalaulah dikatakan bahawasanya Sayyidina Bilal bunyi capalnya ada dalam syurga, Rasul sallallahu alaihi wasallam capalnya tinggi lebih daripada syurga. Sidratul Muntaha adalah lebih tinggi daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Sayyidina Musa alaihi salam dikatakan membelah laut merah dengan tongkatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dengan jarinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah dikatakan Sayyidina Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala daripada belakang hijab, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang hijab. Dalilnya di dalam surah An-Najm, di surah An-Najmi yang mengatakan wa kana qaba qausaini fa adna, dan jarak pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti mana dua objek yang dekat ataupun lebih dekat daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalaulah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka kita ini salat tak jumpa Allah Subhanahu wa taala kerana kita di dunia. Kita dekat atas bumi. Allahu Akbar, Allah tak ada depan kita. Kerana apa? Dikatakan Allah atas langit. Macam mana pula dikatakan solat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita masih lagi di bumi? Kenapa pula kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ini, kalau fikir logik semata-mata ini tak ada kena mengena dengan akidah dan sebagainya? Kenapa pula kalau kita ini subhanallah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, kita ini disuruh datang ke masjid? Sepatutnya orang yang naik kapal terbang Syekh Muzaffar naik ke orbit sana, dituntut supaya mendirikan solat di sana. Pasal apa? Allah Subhanahu wa taala lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, kenapa kata Rasulullah SAW katanya aqraba abdi, kata Allah Subhanahu wa taala aqraba abdi majalisan wa huwa fis sujud, tempat hamba aku yang lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mana hamba aku sujud. Bukan ke berdiri lebih rapat ke langit, sujud lebih rendah, lebih jauh daripada langit. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, akidah di dalam kitab akidah mengatakan Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa bertempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan setiap rasul kepada umatnya, dan diutuskan sebaik-baik rasul untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umat Muhammad. Subhanallah. Maka mengajarkan 4 perkara secara maknawinya. Di dalam Al-Quran sebut yatlu alaihim ayatihi, menceritakan, mentilawahkan kepada mereka iaitu umatnya ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan juga hikmah. Kitab adalah Al-Quran, hikmah adalah semua perkara yang sampai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahawasanya cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang ketiganya tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan di langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan berlakunya subhanallah mimpi yang benar. Berlaku mimpi yang benar itu adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali adalah ilham, iaitu semua perkara yang terlintas di dalam fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ilham adalah wahyu. Dan semua itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja 2 yang pertama tadi yang ianya tertera di dalam Al-Quran. Yang lain semuanya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lisan, penyampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cerita-cerita. Maka di dalam Al-Quran menyebutkan bahawasanya yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan kepada mereka petanda-petandanya. Tilawah, tala yatlu tilawatan, itu dia punya saraf di dalam bahasa Arab. Walau bagaimanapun tilawah yang sebegini di dalam Al-Quran, kebanyakan ayat yang memberikan kalimah tilawah, yang mengeluarkan, menyebutkan dikatakan menyebutkan kalimah tilawah, seperti mana di dalam suatu surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq, dan ceritakanlah olehmu wahai Muhammad, bukannya tilawahkan, tentang dua orang anak Adam dengan kebenaran, iaitu Habil dan Qabil. Subhanallah. Maka watlu maksudnya ceritakan, bukannya tilawahkan. Subhanallah. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, katanya wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan kamu itu wahai Muhammad ditanya tentang Dzulqarnain. Subhanallah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sa'atlu alaihim minhu dzikra, akan aku tilawahkan ke atas mereka cerita-cerita daripadanya. Adakah tilawah di sini maksudnya bacaan? Tak, tilawah di sini maksudnya menceritakan, mengkisahkan. Jadi seorang syekh Ad-Doktor Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur menyifatkan bahawasanya watlu alaihim ayatihi, menceritakan ke atas umatnya, bukannya watlu ilaihim. Kalau dikatakan watlu ilaihim, benar itu adalah tilawah dalam bentuk bacaan macam orang mengaji, pertandingan tilawah itu, subhanallah. Tetapi kalau watlu alaihim, subhanallah, dengan huruf selepasnya ala, alaihim, maka maksudnya menceritakan ke atas mereka, kepada mereka. Subhanallah. Ayatihi, ayatihi, subhanallah, bukan bermaksud ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kerana kebanyakan kalimah ayat, malah semua kalimah ayat di dalam Al-Quran tidak merujuk ataupun tidak kembali maknanya kepada ayat, iaitu ayat-ayat seperti mana orang Melayu kata ayat. Binakan katanya ayat, binakan ayat yang lengkap. Ini kalau periksa soalannya, binakan ayat yang lengkap. Ayat itu adalah susunan kalimah yang dimaksudkan. Tetapi yang dikatakan ayat, ayatihi di dalam Al-Quran ini, watlu alaihim ayatihi itu, kalimah ayatihi itu bukan merujuk kepada yang maknanya susunan kalimat-kalimah. Tetapi di dalam Al-Quran bila sebut tentang ayah saja, subhanallah, semuanya bermakna petanda. Seperti mana dzalika la'ayatun, dzalika la'ayatun liulil albab, itu adalah petanda-petanda bagi orang-orang yang cerdik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan daripada petanda-petanda kebesarannya, bukan daripada ayatihi, daripada ayat-ayat kalimahnya, an khalaqalakum min dzakari wa untha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu daripada kelompok jantina lelaki dan juga wanita. Jadi kalimah ayat di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada maksudnya petanda-petanda. Lalu bila disebutkan menceritakan ke atas mereka petanda-petanda, petanda-petandanya Allah Subhanahu wa taala, makanya subhanallah,
petanda di sini apakah petanda kebaikan ataupun keburukan? Selalunya di dalam Al-Quran menceritakan tentang petanda, petandanya adalah petanda kebaikan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini tidak dikatakan petanda kebaikan ataupun keburukan, maka semua petanda menceritakan tentang petanda-petanda yang berkaitan dengan peredaran zaman. Ini adalah ijtihad dan juga suatu qiyas di dalam Al-Quran yang dikatakan masih lagi tidak lari daripada makna Al-Quran itu sendiri, subhanallah. Kerana Al-Quran terdapat zahir, menterjemahkan yang zahir namanya tafsir, dan menterjemahkan yang batin. Rasul dikatakan Al-Quran memiliki, dia punya terjemahan yang zahir dan juga yang batin. Terjemahan yang zahir namanya tafsir, dan terjemahan yang batil namanya takwil. Terjemahan yang zahir namanya tafsir, yaitu kalimah-kalimah susunan terjemahan itu tidak boleh melampaui ataupun keluar daripada zahir ayat. Maksudnya apa benda yang terzahir daripada sebutan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tak boleh melebihi itu ataupun keluar daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang namanya takwil. Takwil ini adalah batin Al-Quran, yaitu makna daripada Al-Quran yang ditafsirkan. Subhanallah. Makna daripada Al-Quran yang ditafsirkan namanya takwil. Syarat-syaratnya tidak boleh melampaui ataupun keluar daripada makna Al-Quran. Bukannya daripada zahir, daripada makna Al-Quran. Jadi kalau dikatakan menceritakan ke atas mereka petanda-petanda peredaran zaman, masih belum terkeluar daripada skop zahir dan juga makna Al-Quran. Kerana apa dikatakan sedemikian, sehinggakan ditafsilkan sedemikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan suatu perkara yang berulang-ulang. Walaupun dikatakan ayat itu berulang-ulang turun pada waktu yang berbeza waktunya. Disebutkan bahawasanya dalam surah Yasin ada sebut wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan dikatakan dalam surah Al-Waqiah pun ada juga lebih kurang begitu. Dan dalam surah yang lain pun terdapat juga perkataannya sedemikian rupa, subhanallah. Tetapi dalam setiap surah walaupun dikatakan dia punya kalimah itu serupa, subhanallah, tetapi turun dalam waktu yang berbeza. Maksudnya bukan dalam atas tujuan yang sama dan bukan asbabun nuzul yang sama. Maka di dalam Al-Quran tidak ada perkara yang berulang-ulang. Begitu juga di dalam surah yang katakan Ar-Rahman, dikatakan bahawasanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan apa lagi nikmat yang ingin kamu dustakan, wahai kelompok jin dan juga manusia. Makanya dikatakan berulang. Tetapi pengulangan itu bukan pada waktu yang serupa, dan bukan atas tujuan yang serupa, bukan asbabun nuzul yang serupa juga, subhanallah. Dalam peristiwa yang berbeza-beza turunnya ayat yang serupa atas tujuan yang berlainan. Makanya di dalam Al-Quran para ulama berijtihad dan juga para ulama bermuafiq. Mereka itu ittifaq semuanya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang berulang-ulang tujuannya. Subhanallah. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala yatlu alaihim ayatihim wa yuzakkihim, dan mentazkiyahkan mereka. Mentazkiyahkan mereka adalah mensucikan mereka melalui ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Yang pertama tadi bacaan tentang peredaran zaman yang dikatakan tentang petanda hari kiamat. Ilmu yang kedua ini adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang penyucian jiwa. Dikatakan ilmu ini telah disusun oleh para ulama sekian lama, subhanallah. Yang dikatakan memiliki rukunnya, memiliki 2 martabatnya, memiliki 7 level hatinya, memiliki 6 level-level pendidikan ataupun tingkatannya, subhanallah. Apakah penyakit-penyakitnya, apakah musuh-musuhnya, ini semuanya tentang hati. Bak kata orang Melayu, soalnya hati. Pasal apa? Kalau kita sebut pasal hati je, mesti kalau tajuk cerita
hatiku hatimu, maksudnya cinta. Memang percintaan tu berkaitan hatilah. Subhanallah. Tetapi yang disebutkan hati ini memiliki banyak perasaan, dan semua perasaan dikatakan manusia boleh benci, boleh suka, boleh sedih, boleh gembira, boleh berbangga, dan semua perkara itu boleh diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau diletakkan di tempat yang sebenar. Dan orang itu sama juga, boleh benci, boleh suka, boleh cinta, boleh gembira, boleh sedih, dan semua itu diberikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau diletakkan pada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan cinta, ada perkara yang kita ni cinta dapat pahala, subhanallah. Ada yang kita ni cinta dapat dosa. Ada perasaan yang marah, kita ni marah tapi dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan marah tapi dapat dosa. Bagaimana nak tahu? Maka ilmunya tasawuf. Soalnya hati. Ini semuanya mentazkiyahkan jiwa supaya semua perasaan kita mengikut syariah. Semua perasaan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ilmu ini adalah ilmu yang dinamakan tasawuf, menyelidik perkara yang ada dalam hati manusia. Sampaikan dipelajari apakah musuh-musuh oleh hati, apakah benda yang merosakkan hati, apakah perkara yang namanya penyakit-penyakit hati. Semuanya dalam ilmu tasawuf. Ini namanya ilmu tazkiyah, mensucikan mereka. Dan selepas itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalaulah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkara itu tidak berulang-ulang, kalau kita katakan yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran yang pertama tadi, maka telah pun berulang di sini katanya wa yu'allimuhumul kitab. Kitab di sini adalah Al-Quran. Habis itu kalau yang pertama tadi ayat tadi, takkan ayat Al-Quran juga. Maksudnya berulang-ulang. Subhanallah. Jadi yang pertama itu harus berbeza daripada yang selepasnya. Maka di sini kita sedarlah ataupun kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita rukun di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan rukun itu semua ada 4 perkara. Dan perkara ini telah pun dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Tatkala mana Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 perkara. Bertanya yang pertama sekali tentang Islam dan dijawab tentang rukun Islam. Yang sangat-sangat hairan ataupun ajib, Jibril tanya, akhbirni anil Islam, beritahu aku